Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah bantu lebih daripada 1,480 lebih orang, hampir 1,500 orang sebenarnya untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang mindset. Macam manakah cara seseorang itu sepatutnya berfikir apabila mereka cuba nak turunkan berat badan. Siapa kat sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan please tolong please share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat. Sebenarnya bukannya untuk saya punya free marketing, tetapi sebab saya yakin apa yang kita akan share pada pagi ini akan memberi manfaat kepada ramai gila orang, terutamanya kepada mereka yang nak turunkan berat badan tanpa produk. So apa khabar yang baru join Facebook Live ni? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. So boleh tak komen dah ready? Kalau dah ready tu saya sampaikan. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Apakah maksud mindset? Apakah sebenarnya cara seseorang itu sepatutnya berfikir bila mereka cuba nak turunkan berat badan? Sebenarnya lain orang, lain progres mereka berjaya turunkan berat badan. Ada yang senang je dapat turunkan berat badan, ada yang macam lambat gila, ada yang macam tak nampak langsung kesan dan sebagainya. So hari ni kita akan buat sedikit sharing tentang macam manakah cara seseorang tu sepatutnya berfikir, terutamanya apabila mereka cuba nak turunkan berat badan. Okey. So, dengar tak suara saya? Kalau dengar boleh tak komen dengar, boleh tak bagi saya love banyak-banyak. Hai puan Insaf sebelum terlambat. Hai puan Fau, Puan Nuraini Ahmad, Nurwani Ahmad, apa khabar? Hai Puan Nis Abdullah. Right, sihat walafiat lah hendaknya insya-Allah. Okey, apa yang saya nak sampaikan pada hari ini memang akan memberi impact yang positif sebabkan dia adalah satu demand daripada Facebook Live yang saya buat semalam. Semalam saya buat Facebook Live pada jam pagi, pada waktu pagi semalam. Saya tak habis sentuh tentang part ni sebabkan handphone saya tiba-tiba panas sebabkan dia direct under the sun. So dia macam agak jittering, macam agak putus-putus sikit. Jadi apa yang saya nak buat adalah saya nak sambung semula. Saya nak sambung semula tentang apa tajuk kita pada waktu semalam kita tak habis. Waalaikumsalam Puan Nis Abdullah. Nombor 1, macam manakah sebenarnya kita seseorang ni boleh dapat berjaya turunkan berat badan walaupun... Waalaikumsalam Puan Sushira, apa khabar? Sorry, saya nak letakkan dua kelompok tu. Saya nak identify dua kelompok ni. Jadi nanti korang boleh bagi tahu pada saya korang berada dalam kelompok mana satu. Kelompok yang pertama adalah mereka bercita-cita nak capai sesuatu. Mereka bercita-cita nak turunkan berat badan. Mereka dah tengok orang lain berjaya turunkan berat badan dan mereka ada that keinginan. Tetapi mereka tak ada mood nak mulakan. Siapa kat sini yang kenal orang macam tu? Dia nak mulakan tetapi dia tak ada mood nak mulakan. Waalaikumsalam Puan Rosmawati, baru habis bersenam. So tahniah kepada Puan Rosmawati, konsisten tu penting. Siapa sini kenal? Boleh tak komen kenal? Dia nak kurus tapi dia tak ada mood. Aku tak ada mood. Aku kena tunggu dulu mood aku sampai daripada langit baru aku nak start. Itu adalah golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah mereka berkeinginan nak kurus dan mereka terus buat dan mereka buat secara konsisten sampai dapat bentuk badan yang diidamkan. Waalaikumsalam Puan Samsuryawati. Apa khabar? Siapa sini kenal mereka, orang yang kelompok pertama dan kelompok kedua? Boleh tak komen kenal? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan please share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Dalam kita nak capai sesuatu, contohnya bila kita cuba nak turunkan berat badan, mindset itu sangat gila penting. Hari ni timbang berat naik pula, kalut pi jogging. Okay. Jangan kalut, relax. So, siapa sini kenal orang yang golongan pertama dan golongan kedua? Yang pertama tadi tu adalah mereka yang nak kurus tapi mereka tunggu mood sampai. Orang kedua, mereka nak kurus, mereka terus buat je. Tak ada fikir benda-benda lain bukan dah. Tak ada. Okay? So that's why yang pertama ni, golongan yang pertama ni lah sebenarnya saya nak cuba bantu. Waalaikumsalam Puan Zuraini Ajmain, apa khabar? Golongan pertama ni lah saya cuba nak sentuh. Orang yang kedua ni is all about time, is all about the matter of time sahaja untuk golongan kedua ni berjaya turunkan berat badan. Tunggu masa je. Golongan yang pertama ni tadi, bila mereka pasang niat nak kurus, mereka tak mula-mulakan lagi tindakan mereka. Mereka tunggu mood. Mereka mungkin rasa mereka ada banyak gila restriction. Banyak ada masalah seperti macam tak tahu nak mula dekat mana. Family tak support. Duit tak ada contohnya kan.
tak tahu nak mana nak mula dan sebagainya. Waalaikumsalam Puan Rohayu Sahran. Waalaikumsalam Puan Nur Hayati. Apa khabar? Okay, so siapa yang kenal? Golongan pertama, boleh tak komen kenal? Nak kurus tapi banyak alasan. Nak kurus banyak cekadak. Ataupun nak kurus tapi ada banyak halangan ataupun kekangan mereka. Nak kurus kena ada mood dulu. Yang ini yang kita nak bantu sebabkan masalah mereka bukanlah masalah yang mereka senaraikan tu. Bukan masalah tak ada duit, bukan masalah family tak support, bukan masalah anak-anak makan banyak, so kalau diorang tak habiskan, kita pun kena habiskan pula. Bukan masalah tak ada mood. Bukan. Sebenarnya ada satu lagi masalah mereka yang mereka ada. Nak tahu tak apa? Boleh tak komen nak tahu? Kan? Macam Puan Nis Abdullah dan Kak Mi kata kenal. Saya nak bagi promote kejap. Saya nak bagi tahu saya minum kopi Vietnam. Macam ni je botol dia. Tapi rasa dia bukan main terbaik lagi. Jiran saya jual, saya tolong dia, saya beli Vietnam kopi daripada dia sebab saya nampak dia macam agak orang susah sikit. Jadi support lah dia. Waalaikumsalam. Saya sendiri pernah berada dalam golongan kedua. Golongan kedua tu bermaksud golongan yang kedua tadi tu adalah mereka nak kurus, mereka terus buat je. Tak dapat lagi tak apa, it's okay. Tapi sebabkan mereka terus buat, is all about time je untuk mereka dapat capai. Okey, nak tahu macam ni. Sekejap, saya minum air kejap. Ada satu buku, nama buku itu adalah 5 Second Rule ataupun Undang-Undang 5 Saat. Undang-Undang 5 Saat. Otak kita ada dua bahagian tau. Okay, otak kita ada dua bahagian. Bahagian pertama adalah otak kita yang mengatakan kita ni, yang kita sedar. Kita tahu apa yang kita nak. Kita tahu apa yang kita tak nak. Kita tahu. Yang kedua ni pula, dia tak kisah kau tahu apa. Kau tahu benda tu kau suka ke, tak suka ke, benda tu baik untuk kau ke, tak baik untuk kau. Ni, satu lagi otak ni, bahagian subconscious mind, dia banyak ikut, dia banyak jadi macam opposition. Ataupun macam dia suka menjadi pembangkang kepada yang pertama tu. Contoh, macam bila kita nak bangun pagi. Contoh saya rasa ramai orang ada masalah macam tu, macam saya. Coach, betul ke kalau nak turunkan berat badan dilarang minum minuman berkafein? Tak. Puan Rosmawati, tak. Sebenarnya boleh je. Saya selalu minum kopi. Hari-hari minum kopi. Student saya hari-hari minum kopi. Contohnya macam siapa? Macam salah seorang daripada student kita ni. Hari-hari minum kopi. Hantu kopi. Okey. Hantu kopi daripada dulu badan dia macam ni. Kepada badan dia macam ni. Hantu kopi. Sama macam saya. Sebiji. Ada juga ramai student saya juga macam hantu kopi juga yang lain. Ni iklan kejap sebabkan dia bertanya. Saya rasa macam terpanggil nak jawab kejap sementara saya nak ni. Ni hantu kopi seorang lagi. Ni. Hantu kopi kedua macam ni. Dulu, sekarang ni hantu kopi kedua macam ni. Orang yang sama, saiz badan berbeza. Okey? Saya menjawab soalan Puan Rosmawati. Okay, macam ni boleh minum kopi. Okey? Dalam 5 second rule, otak kita yang sedar ni, dia nak tahu apa yang nak dapat. Contohnya macam aku nak bangun pagi. Bangun pagi pukul 5. Jam dah berbunyi. Otak sedar kita dah bangun dah pada waktu tu. Dan dia cakap, ya kau kena bangun ni. Nak tahu tak apa yang berlaku dalam masa 5 saat? Boleh tak komen? 5 saat dalam 5 second rule punya buku. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Please tolong share Facebook Live ni sebab ramai orang perlu tahu, terutamanya orang yang nak capai sesuatu dalam kehidupan mereka. Tak kisah nak capai apa, nak capai nak kurus ke, nak capai nak kaya ke, nak capai nak jadi lebih sihat ke dan sebagainya. Dia semua menggunakan konsep yang sama je. 5 second rule saya rasa memang satu benda yang really related dengan saya punya student pada peringkat awal mereka nak berdiet. Dalam masa 5 saat, kita tak kena berlaku apa-apa. Kita nak bangun pagi waktu tu. Bangun pada waktu tu. Tak ada siapa-siapa pun nak halang masa tu. Tetapi lepas tunggu 5 saat, masuk je saat yang ke-6, kita punya minda separa sedar kita bangun. Dan dia cakap, alah tak payahlah bangun, sejuk lah. Nak mandi lagi, nak letakkan air dekat muka, nak ambil air semayang lagi. Sejuk menggigil, nanti kau demam. Nanti demam kan siapa nak jaga anak-anak kau, contoh. Ataupun dia akan cakap, tidur je lah, tak payah bangun. Selimut ni kan tebal ni, macam mana kau nak bangun? Dia akan menghasut. Bukan setan juga tu.
dalam 5 second rule dia tak sebut setan lah. Dia kata subconscious mind dengan full conscious mind. Dengan kita punya otak separa sedar kita dengan otak sedar kita. So that's why kalau katakan kita cuba nak turunkan berat badan, buat je sekarang, jangan tunggu lagi. Jangan tunggu lagi 5 saat sebab 5 saat pertama itulah turning point sama ada kita akan buat atau tak. Bila kita cuba nak turunkan berat badan, 5 saat pertama tu sangat gila penting. Kalau kita buat je benda tu dalam masa 5 saat yang pertama, kajian menunjukkan 80% daripada orang yang buat je pada 5 saat yang pertama tu mereka akan keep on going, mereka akan continue buat. Contohnya macam bila mereka bangun pagi dalam keadaan mereka mengantuk. Contohnya bila mereka dengar je bunyi alarm, dia tak tekan button snooze, dia terus bangun dan dia terus buat, dia akan continue buat dan rasa mengantuk tu walaupun ada dia akan still buat. Sampailah waktu tidur waktu malam tu lah atau mungkin tertidur pada waktu petang. Siapa sini faham? Contoh tu boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya faham konsep yang pertama ni? Cek komen sikit kalau faham. Boleh tak bagi saya love dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin sekiranya korang rasa apa yang saya sampaikan pada pagi ini really akan bantu ramai orang, please tekan butang share. Okay, so apa kena-mengena pula dengan orang nak kurus ni? Yang jadi kena-mengenanya orang nak kurus ni, contohnya macam kita nak turunkan berat badan, kita nak capai bentuk badan yang kita nak capai. Okey, akan ada halangan di sekeliling kita. Contoh halangan tu, contohnya macam suami tak support. Suami tak support ke contohnya kan. So, cuba tanya suami tu balik. Yang kalau katakan ada 2 orang artis ni. Satu nama dia Enot. Enot. Satu lagi nama dia adalah Ukasha Senros. Mana satu pilihan abang? Contoh tanya dia kan. Kalau ada dua-dua ni tergila-gilakan abang. Kalau dia jawab Ukasha Senros, sepak muka dia sebabkan dia suka orang yang slim. So, kenapa dia tak bagi kita? Kenapa dia tak bagi isteri dia ni jadi slim? So, that's why kalau katakan suami tak bagi ataupun tunggu suami bagi kebenaran, okey? Tunggu suami bagi kebenaran itu tak semestinya akan memberi banyak impact lah. Maksudnya sebenarnya suami pun nakkan kita semua, you all semua, para isteri ni nak sihat, nak jadi lebih slim daripada biasa. Siapa sini setuju? Boleh tak bagi saya love. Sepak muka, betul. Ambil slipper, sepak lagi. Bagi bonus. Boleh tak macam tu? Sebab kadang-kadang lelaki ni saya cakap bagi pihak lelaki. Saya seorang lelaki, saya cakap bagi pihak lelaki. Waalaikumsalam Cik Ros. Okey. Lelaki kalau boleh dia nak orang yang sihat. Memang lelaki punya mentaliti asalkan dia adalah seorang lelaki yang ada hormon testosteron yang lebih dominan daripada hormon estrogen. Lelaki yang macam tu dia nakkan seorang wanita yang sihat. Kenapa? Siapa sini nak tahu? Sebabkan maksud nak sihat tu bermaksud dia akan keluarkan macam bau. Macam dari segi mata pun boleh nampak orang yang sihat tu macam mana. Lelaki akan dapat sense macam tu. Even wanita pun akan dapat sense lelaki yang sihat. Dia ada satu macam hormonal punya behavior dalam badan kita, yang badan kita ada nama dia adalah sixth sense. Sense yang ke-6, deria yang ke-6. Okey, contohnya macam lelaki kenapa dia lebih tendensi, dia punya kecenderungan dia lebih kepada wanita yang slim, seksi. Kenapa? Kenapa bukan yang ada masalah berat badan, bukannya yang ada masalah penyakit? Kenapa? Sebab dia lah macam primitif punya study tau, primitif punya study. Macam kita study pasal binatang, National Geographic Saya suka tengok National Geographic macam mana jantan ataupun betina binatang tu nak mencari pasangan. Dia pakai konsep yang sama dan konsep itu sebenarnya ada dalam badan kita. So lelaki nakkan wanita yang slim sebabkan in the end of the day dia nakkan isteri dini ataupun wanita dini, dia nak jadi boleh memberanakkan anak dia. Dia nakkan zuriat lelaki dan dia takkan dapat orang yang wanita yang mempunyai masalah berat badan, dia akan ada sedikit masalah nak pregnant. Ada sedikit masalah. Even doktor pun akan suggest wanita ni untuk turunkan berat badan baru dapat pregnant kadang-kadang. Setuju tak apa saya cakap?
Ni adalah berlaku kepada ramai student saya, especially bila mereka dah kahwin lama, pergi klinik banyak kali, suami okey, isteri okey, tetapi dia ada isteri ni ada masalah berat badan. So dia ada mengganggu sedikit tentang macam mana hormonal changes dia tu. Sama juga dengan wanita. Wanita pun ada satu kajian, kalau katakan siapa sini ada Netflix, boleh tak komen ada Netflix? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau ada Netflix dekat rumah? Ada satu movie, ada satu macam dokumentari. Okay, diorang buat kajian kepada 100 orang. Dan kajian ini didokumentarikan di dalam Netflix. Nama cerita itu adalah The Battle of the Sexes, kalau saya pun tak ingat. Ada kan? Ada Netflix. Cuba Google, cuba search dekat Netflix. Nama dia adalah Battle of the Sexes. Dia cerita pasal macam mana behavior lelaki dengan perempuan dari banyak aspek. Daripada macam masa, dari segi macam pemilihan makan nak makan, decision making, decision making. Lepas tu pula macam mana cara seseorang ni attracted kepada yang lain. Sama adakah dia seorang yang lawak ataupun jenis yang handsome ataupun jenis yang sadar. Nak tahu tak apa findings mereka? Nak tahu tak antara salah satu episod dalam dokumentari tu ada satu findings. Findings ni nak tahu apa? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Ini macam bunyi agak gross sikit lah. Gross gila kan? So, ada tak nama dia Battle of the Sexes kat sini? Battle of the Sexes. Ada tak? Mana dia movie ni? Saya tak jumpa pula kat sini. Tak apalah, nanti kalau saya jumpa, saya akan share dekat sini. Netflix original dan dokumentari. Okey, dia 100 orang wanita ni, 100 orang lelaki ni, dia pakai satu baju warna putih. Semua orang pakai baju warna putih. Dan dalam masa sehari suntuk lelaki ni pakai, esoknya dia sidai baju tu dekat luar, dekat ampai yang kat luar. Dan semua lelaki tu semua pergi masuk dalam bilik something, keluar pula geng-geng perempuan. 100 orang juga. Dan setiap orang perempuan tu dia suruh ambil dalam seorang tu dalam beberapa pakaian secara random sebanyak mana yang mungkin. Dia suruh hidu bau baju tu dan tengok bau mana baju tu dan cuba dia orang macam characterize kan. Dia cuba karakterkan lelaki ni macam mana. Nak tahu tak apa benda, apa yang berlaku? Okey. Setiap bau badan lelaki tu yang dalam baju tu, okey, dia cuba ambilkan bau dia dan cuba macam adakah dia ni berapa umur dia? Adakah dia ni seorang yang atraktif, handsome ke tak handsome ke? Adakah dia ni seorang yang masculine ke tak masculine ke? Seorang yang kelakar ke tak kelakar ke? Seorang yang atraktif physically ke tidak? Mereka tak jumpa lelaki tu tapi mereka just hidu bau saja. Nak tahu tak findings dia apa? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak juga share Facebook link? Saya rasa benda ni best. Benda ni sangat gila best. Especially kalau katakan kita faham konsep ni. Kan? Mereka dapati dalam 100 orang ni, diorang nampak mereka yang mempunyai masalah hormon yang okey, period mereka jalan dengan macam biasa, dan golongan kedua, period mereka jalan macam tak biasa kan. Okey, yang period mereka jalan macam biasa ni, mereka dapat identify almost 99%. 90% and above lah dia punya accuracy, ketepatan kajian tersebut. View terus drop lepas saya sebut pasal cium bau lelaki. Macam, apa mamak ni duk cakap ni? Saya just cakap pasal mindset. Kejap dulu. Okay? So, benda tu dia akan dapat dia akan detect satu benda. Wanita yang mempunyai hormon yang okey ni, dia akan dapat identify lelaki mana yang sesuai. Kenapa wanita yang ada hormon yang okey ni dapat detect? Sebabkan mereka yang ada hormon yang okey ni, mereka boleh pregnant. Tu je. Dan kemudian mereka dapat detect lelaki tu macam mana orang dia almost 90% tepat sebab mereka dapat identify melalui bau saja, sebabkan mereka percaya melalui deria bau wanita mereka dapat tahu yang sebenarnya lelaki ni orang dia macam mana. Sama ada lelaki ni jenis yang okey ke tak okey ke, even penipu tak penipu pun wanita ni boleh detect sebenarnya melalui dia punya ni lah, sense dia. Untuk yang masalah period tak teratur ni, mereka ada sedikit masalah nak pregnant. Mereka susah sikit nak identify. Jadi diorang punya ketepatan mereka rendah sikit.
Berapa rendah saya tak pasti. Jadi pendeknya, kita boleh detect, kita ada satu nama dia sixth sense dalam badan kita, dan ada kena-mengena dengan kita punya mental kita tentang benda ni semua. Kehebatan manusia ni luar biasa, sama ada kita sedar atau tak sedar sebenarnya. That's why sangat gila sedih kalau kita underestimate diri kita, kata macam aku tak boleh kurus, aku tak ada duit nak kurus, aku tak ada masa nak kurus. Contoh, aku punya husband, aku punya anak-anak tak support aku. Yang tu, inilah yang sebenarnya saya nak share. Introduction lama. Siapa sini yang nak saya bantu macam mana cara nak ubah benda tu semua, sekiranya kita betul-betul nak turunkan berat badan. Tapi sebelum tu saya nak tanya, siapa kat sini yang committed gila nak turunkan berat badan? Boleh tak komen committed? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan komen committed, dan boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ini. Alright, saya minum air kejap. Bismillah. Macam ni Saya percaya, saya percaya kepada apa? Saya percaya kepada setiap benda yang kita cakap, dia akan menjadi realiti. Setiap benda yang kita bayangkan, especially kalau kita bayangkan sesuatu benda dan kita letak elemen emosi dekat dalam tu, dia akan jadi lebih real dapat. Contohnya macam aku nak kurus. Aku nak kurus. Kan? Saya perasan berdasarkan student saya, ada dua jenis kelompok juga, dua kelompok manusia, student saya, yang berjaya turunkan berat badan. Yang pertama adalah mereka yang memang committed gila nak kurus, macam you all sekarang yang komen committed. Dan yang kedua adalah mereka yang terdesak nak kurus. Contoh yang terdesak nak kurus macam ni. Saya nak just tunjuk gambar just untuk kita punya macam faham apa ni perjalanan student kita ni. Nama dia adalah Puan Sarina. Puan Sarina ni dia berada dalam keadaan terdesak, kena turunkan berat badan sebab tekanan darah dia melonjak-lonjak pada waktu tu sampai masuk ICU. Kenapa? Sebabkan dia punya bacaan tekanan darah dia sangat gila tinggi sampai almost dia punya dia just risau je, doktor just risau takut ada pendarahan dekat otak, dan dia memang sangat gila terdesak perlu turunkan berat badan. Dan dia lepas dah follow cara kita berjaya turun sebanyak 10 kilo. Masalah kencing manis dia pun jadi hampir normal lepas dah follow cara kita. Itulah golongan yang terdesak. Terdesak ni bila mereka macam, aku kena kurus, ya Allah, risaunya aku kalau katakan aku masuk hospital lagi. Elemen emosi, risau tu mereka masukkan dekat dalam diorang punya kata-kata, diorang punya bayangan, aku perlu kurus, aku nak kurus, macam tu. Elemen emosi tu. Biasanya orang yang terdesak tu senang, dia tak perlu minta pun dia dah tahu dah elemen emosi tu untuk dia sampaikan pada diri dia sendiri. Dan itu yang akan berjaya sebenarnya. Dan kalau kata kita cakap, aku tak boleh lah, dan kita letak elemen emosi, aku tak boleh lah, aku tak ada duit, sedih betul. Elemen emosi lah sedih. Kita cakap kita tak ada duit, memang insyaAllah kita takkan ada duit. Siapa sedih pernah dengar? Jangan cakap tak ada duit kalau betul kita tak ada duit. Boleh tak komen? Pernah tak dengar? Saya diajar macam tu oleh bapa saya, mertua saya. Itu kan. Jangan cakap macam tu. Jangan never say kau tak ada duit. Cakap rezeki belum datang lagi, ataupun duit ada, insya-Allah boleh. Macam tu. Tak kisahlah. Pernah dengar kan? Never say tak ada duit. Never. Sebabkan nanti kalau tak ada duit kan pada muka kau. Macam itulah konsep dia. Sebab apa yang kita kata tu, kita tak tahu bila, ni kata orang tua lah kan, kita tak tahu bila masa langit terbuka untuk kita terangkat doa kita. Kita tak tahu. So that's why penting untuk kita cakap, kita ada duit, kita ada masa, family aku semua support aku, walaupun sebenarnya kita nampak secara jelas duit dalam akaun tak berapa nak ada, ataupun masa kita memang penuh gila, ataupun family kita tak support kita untuk capai sesuatu. Contohnya macam turunkan berat badan. Nak tahu tak satu cerita lagi yang rasanya macam mungkin akan dapat kita faham lah tentang yang sama. Boleh tak komen nak tahu? Saya nak cerita tentang seorang ni, saya rasa semua orang kenal. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak please share Facebook Live ni, sebab saya rasa apa yang saya nak share pada hari ni really akan bantu ramai orang. Dan tak ramai orang dapat faham tentang konsep ni, sehingga kan ramai orang masih lagi berada dekat masalah yang sama sampai bertahun-tahun. Bertahun-tahun
Mereka berada dekat masalah yang sama dan tak dapat nak buat apa-apa. Mereka rasa macam aku dah buat macam-macam dah tapi tak berada macam-macam kan. Betul orang cakap marah pun cakapnya kita ada duit. Kalau ada sponsor pun kira ada kan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Rosmawati dan semua yang share Facebook lain. Puan Nurhati Komite, Alhamdulillah. Macam ni. Siapa sini kenal Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo dan ramai lagi pemain bola sepak yang saya kenal. Sebab saya suka main bola. Saya main bola, main futsal. Tapi lepas dah PTP pula, PKP ni, terus tak main futsal dah. Kan? So, cerita pasal dia ni, dulu masa dia budak-budak kan, dia bukan seorang yang pandai sangat. Dia muka pun tak handsome. Sekarang handsome lah sebab macam-macam benda dibuat. dengan bapak dia mati. Bapak dia mati minum arak. Macam dia mati sebabkan masalah hati. Sebab alkoholik. Diorang memang miskin gila lah. Miskin gila nak mampus punya. Dia pergi ke sekolah. Semua orang, murid-murid dia tanya, kau nak jadi apa? Kau nak besar tu kau nak jadi apa? Ada kata jadi doktor, ada kata jadi engineer, contoh ada jadi lawyer lah, jadi Perdana Menteri contohnya. Cristiano Ronaldo cakap, aku nak jadi pemain bola, kata dia kan. So, dia punya cikgu cakap, pemain bola ni mana kau mampu? Mana boleh engkau buat duit? Kau nanti akan berada kat tempat yang sama sampai bila-bila. Sama sampai bila-bila. Tahu tak, keterdesakan Cristiano Ronaldo tu, dalam keadaan bapa dia alkoholik, lepas tu pula memang tak ada duit, memang tak ada apa-apa, pergi sekolah pun macam tu, memang selekeh habis kan. Kerja pula tukang sapu sampah juga selain daripada nak support family dia. Okey, dia mempunyai cita-cita yang besar dan dia memang tekad gila nak mampus untuk jadi seorang pemain bola yang the best in the world. Dan tengok apa yang berlaku sekarang. Dia adalah seorang pemain bola yang paling kaya sekali dalam dunia. Sebabkan dia ada kehendak. That's why ada orang cakap di mana ada kehendak, di situ ada jalan. Sebab apa? Sebab saya percaya. Saya yakin semua kita percaya sebab dah tertulis dalam hadis kursi. Saya cakap dia. Allah mengikut sangkaan hamba dia. Kalau katakan kita bersangka buruk tentang situasi kita, maka keadaan buruk tu akan berpanjangan sampai bila-bila. Kalau katakan kita, walaupun kita nampak macam tak elok, tapi kita macam happy dengan apa yang kita ada, kita bersyukur dengan apa kita ada, dan kita macam hope for the best, dan kita yakin banyak benda akan berubah dalam masa terdekat ni, itulah yang akan berlaku. So that's why, kalau katakan kita cuba nak turunkan berat badan, kita rasa kita tak ada masa, tak ada duit, contohnya, family tak support, cuba bayangkan macam diorang support, dan kita letakkan happiness itu, Alhamdulillah, walaupun sebenarnya kita tak tahu cakap apa pun. Benda tu sebenarnya akan menjadikan kita nampak jalan tu akan lebih senang untuk kita pilih. Sama ada untuk turunkan berat badan, cara sendiri ke, cara dengan Batak Fitness ke, cara mana-mana ke, tak kisah. Yang penting perubahan tu bukan perubahan dengan siapa, tapi perubahan daripada apa ke apa, daripada siapa ke siapa, daripada anda dulu dengan anda sekarang. Siapa sini faham? Daripada dulu mungkin ada yang ada masalah kencing manis, darah tinggi, kolesterol, dah buat cara macam manalah sekalipun, tak kisahlah. Google ke, attend kelas ke, jumpa apa ke, follow Batak Fitness ke, ambil meal plan ke, tak kisah kan. Tapi kita buat sesuatu benda dan insya-Allah kita punya pilihan tu adalah pilihan yang tepat. Pilihan tu akan jadi pilihan yang tepat. Sebab kita dah ada dah emosi tu dan dia dah didorongkan untuk kita pilih benda yang tepat untuk dapat capai apa yang kita nak. Alhamdulillah. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau faham tentang untuk kita selesaikan masalah ni. So, that's why bagi saya, please jangan sesekali kata family tak support, duit tak ada, masa tak ada. Kalau katakan tak dapat, tak apa. InsyaAllah saya akan join nanti. InsyaAllah saya akan participate nanti. InsyaAllah saya akan follow ni nanti. That's why dalam Batak Fitness, kalau katakan saya faham PKP ni ramai orang ada masalah kewangan. That's why ada cerita pasal bendera putih, ada orang mati bunuh diri sebabkan nak mengelak daripada masalah ni berterusan dekat dunia. Okay, that's why dalam Batak Fitness kita pun ada juga event macam Zero to Slim Fit secara percuma. Kita juga bagi akses dekat dalam kita punya Black Magic Mentoring, portal BMM pun secara percuma tapi dapat limited access lah. Dan kita juga bagi subscription email secara percuma yang mana mengandungi tips-tips kurus,
dan sebagainya pun secara percuma. Dan kita juga ajak you all untuk tengok Facebook Live ni pun secara percuma dan join Telegram channel kita pun secara percuma. Percuma. Nampak tak? That's why itu yang kita buat sebab kita faham inisiatif kita nak bantu orang kurus ni banyak. Okay? That's why benda yang percuma ni kita bagi terutamanya kepada mereka yang mungkin tak nampak lagi jalan. That's why daripada satu hari ke satu hari saya buat live hari-hari walaupun view dah semakin berkurangan. Tapi saya masih lagi buat sebab saya yakin, saya percaya benda ni akan dapat bantu you all. Especially mereka yang mendengar Facebook Live ni dan mereka yang share Facebook Live ni. Kenapa? Sebabkan bila kita tekan butang share secara tak langsung, kebaikan yang sampai dekat orang melalui Facebook Live yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni, kebaikan tu akan pergi kepada diri orang yang tekan butang live juga. Sebabkan saya percaya apa yang saya cakap pada hari ni bukan satu benda yang macam memburuk-burukkan orang ke contohnya, ataupun kita bukan cakap benda yang tak elok, kita cakap benda yang elok. Setuju tak? Saya cakap benda yang elok. Saya cakap benda yang akan memberi manfaat. Betul tak? Siapa sini setuju? Ataupun rasa macam apa yang saya sampaikan ni satu benda macam, alah coach ni membawang pasal student dia, ada yang gemuk, ada yang kurus, semua kan, pumpang. Siapa sini? Kita komen sikit lah. Kan? Masih Cik Ros. So, maksud saya gini, that's why kita tak nak buat benda ni seorang-seorang. Kita nak buat benda ni bersama-sama, beramai-ramai. Sebab kita really nak bantu mereka yang nak turunkan berat badan. Bukan setakat Syahrudin ataupun Syah AK saja nak dapat benefit. Saya nak you all semua yang berada dalam Facebook Live ni pun dapat benefit juga. So, that's why cara nak turunkan berat badan, dia akan jadi lebih mudah. Sebenarnya memang mudah pun. Cuba tanya Puan Sushira. Puan Sushira dia kalau boleh baca dalam Facebook review yang Puan Sushira komen, yang Puan Sushira bagi, dia bagi tahu selama setahun lebih dia tak makan nasi, berat tak turun-turun. Lepas tu lepas dah follow meal plan, kan Puan Sushira kan, dia berjaya turunkan berat badan dalam masa 2 kilo, dalam masa 4 hari tu 2 kilo. Setahun tak makan nasi, tak turun-turun. 4 hari makan nasi, turun 2 kilo. Macam mana tu? Cik explain sikit. Apakah syaitan yang digunakan dalam cerita sini? Apa Sushira kata betul. Setuju, share je. InsyaAllah akan ada yang terdengarkan. Terima kasih kepada yang komen kami. Terima kasih. So, maksud saya, ilmu tu penting. Okay, itu tentang mindset. Mindset tu something lah. Kadang-kadang ada juga yang ada masalah. Ada juga yang ada masalah seperti macam dia tak dapat, dia tak ada masa, dia kerja. Contohnya kan dia macam dia kerja, dia macam buat bisnes sendiri, dia banyak masa spend dekat luar, dia banyak spend masa dekat ni, tak sempat nak spend masa untuk belajar contohnya kan. Tapi kita ada tak masa kan, kita ada tak masa untuk kita makan. Kita ada kan, why not kalau kata kita belajar sekejap kan, macam mana caranya nak memilih makanan yang betul. Bila kita makan apa sahaja, insya-Allah berat badan kita akan turun. Siapa sini yang berminat, kalau katakan mereka dapat tahu cara pemilihan makanan yang betul yang akan menyebabkan mereka senang turunkan berat badan. Siapa sini yang berminat nak tahu, boleh tak komen berminat. That's why dalam Batak Fitness, saya letak pin komen tu, tujuan dia untuk kita dapat berhubung dengan tim kita. Tim kita sekarang dah ready, sekiranya you all berminat nak belajar macam mana cara makan apa sahaja pun boleh kurus. Siap boleh makan makanan kegemaran lagi. Puan Sushira, Puan Nur Hayati, Puan siapa ni? Ramai lah kot. Ramai yang student kita kat dalam ni. Kan? Yang dah follow cara kita ni, Alhamdulillah dah nampak kesan penurunan berat badan dan jadi lebih sihat. Macam Acik Ros. Boleh tak saya nak share sikit pasal Acik Ros? Acik Ros, dia punya experience dia bersama dengan kita. Dia nak turunkan berat badan. Dia ada masalah tekanan darah tinggi. Dia ada masalah kolesterol. Kalau katakan sesetengah orang, acik ni dah tua, tak boleh kurus, acik ada darah tinggi, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, acik tunggu masa je lah malaikat maut datang. Contoh, itu acik macam tu memang akan meninggal lah. Dah give up. Salah satu yang saya perasan daripada pengalaman saya, bila saya berjumpa dengan orang yang ajal dah tak panjang, dia akan cakap macam tu. Dia akan cakap macam ni, dah macam give up. Saya bercakap ni berdasarkan pengalaman saya berhadapan dengan arwah mak saya, bekas-bekas student saya beberapa bulan sebelum mereka meninggal. Macam mana? Sebab kita masih lagi in contact bersama dengan student kita. Saya lah especially kan. Sebab saya macam nak tahu macam mana perkembangan dia. Saya dapat tahu macam dah meninggal.
Macam tu. Saya ingat apa dia beritahu pada saya. Ada beberapa kawan-kawan saya juga yang dah meninggal disebabkan COVID dan sebagainya. Dia akan cakap benda yang sama. Konsep dia, aku ni dah tak lama dah ni. Macam tu lah. Macam aku redha je lah apa jadi. Macam tu lah. Aku tak kisahlah apa jadi lah. Macam tu. Macam give up. Kata-kata give up. Arwah mak saya, dia sebut exactly word dia, mak dah tak boleh dah nak handle benda ni. Gitu. Mak dah tak tahan dah. Sakit macam ni kan. Selama 17 tahun arwah mak saya sakit, dia tak pernah cakap macam tu. Dia siap semangat lagi. Nanti bila mak dah sihat, mak nak berjalan. Gitu. Mak nak ikut kamu Din, pergi ke sana ke kemari. Gitu kan. Maksud sebab saya pergi ke Australia, saya pergi kerja kat Sabah, Sarawak. So dia nak ikut. Okey lah nak ikut kan. So dia kata tunggu dia sihat. Okey kau Dim, kita tunggu sihat dulu. Tapi pada satu point, 2 bulan sebelum dia meninggal, itu dia beritahu pada saya. Saya macam agak down jugalah. Saya tak tahu tu tanda, tapi that's the point. Sebenarnya bila orang yang dah macam tu, dia macam tak tahulah itu adalah ni kan, tapi itu pattern yang saya nampak lah. Okey, macam Makcik Ros, dia tak umur dia 58 tahun macam tu kan. Betul tak Cik Ros? Saya tak ingat. Tapi dalam late 50 lah. Ada tekanan darah tinggi dan kolesterol, dan bukan setakat dia berjaya turunkan berat badan saja, tekanan darah tinggi, kolesterol dah jadi makin baik. Kemudian yang paling best lagi pula, almost every day dia akan berjoging sejauh 10 km. Saya pun kalah. Saya pun dah lama dah tak jogging 10 km. Siapa sini yang rasa macam power gila Cik Ros? 59 tahun. 59 tahun dah boleh berjoging 10 km, kalah orang yang berumur 19 tahun yang tengah sibuk main game sekarang, tak keluar ke mana-mana. So, that's why yang paling penting sekali adalah cuba macam Makcik Ros, macam Puan Sushira, kan? Puan Sushira, macam student-student saya yang tunjuk ni tadi gambar, macam Puan Alia, Puan apa nama? Puan siapa tadi nama dia pula? Puan ni, Puan Sarina, Puan Samsuriawati, semua mereka semua mulakan dulu dengan meal plan. Meal plan kita tu seolah-olah macam kita punya pintu gerbang utama untuk kita mulakan sesuatu. Untuk kita mulakan penurunan berat badan. Tapi kalau dengan meal plan sahaja tak cukup. Dia kena faham macam mana nak variasikan meal plan, macam mana kita boleh makan sedap-sedap dan sebagainya. InsyaAllah dengan adanya benda tu semua, kita akan dapat turunkan berat badan bila-bila masa yang kita nak. So macam contoh tadi macam Puan Samsuriawati kan, berat dia naik sikit, dia tak risau. Dia tak risau dah sebabkan berat badan dia naik sikit, sebabkan dia dah tahu macam mana cara nak turunkan berat badan balik semula. Setuju tak Puan Samsuriawati? Sebabkan dah tahu macam mana nak turunkan berat badan balik, dia dah tak risau dah. Kenapa? Sebabkan dia dah tahu macam mana caranya nak buat, macam mana caranya untuk jadikan berat badan dia jadi makin slim lepas tu. Ni gambar Puan Samsuriawati sebelum ikut cara kita dan selepas sebulan ikut cara kita. Sebulan ke sebulan lebih macam tu, 2 bulan sorry. Daripada macam ni kepada macam ni Puan Samsuriawati Suria dalam Facebook dia. Penting sekali kena tahu cara, dan nak tahu cara tu kena ada ilmu. Tapi kita takkan dapat ilmu tu kalau kita cakap aku tak ada masa. Kalau kita cakap aku tak ada masa, aku tak ada duit, family aku tak support aku, banyak now alasan dia. Banyak now alasan dia. Macam mana nak berjaya? Betul tak? Hai, Assalamualaikum Puan Nurmidah Alan, apa khabar? Right. Sana tadi? Hilang lah. Kan? So, point saya kat sini adalah, kalau katakan kita masih lagi ada mentaliti yang salah, insya-Allah kita susah sikit nak turunkan berat badan. Nak ubah mentaliti ni, sebenarnya dia kena perlukan sedikit macam rutin. Dia kena ada rutin. Nak tak saya ajar macam mana caranya nak amalkan satu benda, rutin apa yang patut kita buat setiap hari untuk kita buat, untuk kita cakap. Kalau asyik tak ada masa, memang tak ada peluang nak slim kan. Itulah. Nak kurus, nak slim, tapi banyak now alasan dia. Saya nak perut saya tak berlipat. Tak apa, jangan risau. Perut tak berlipat tu, banyak student kita juga yang dulunya perut dia berlipat. Lepas tu dah tak berlipat dah. Kan? So, cara di sini. Pertama, saya nak kita buat benda ni bersama-sama sekarang. Boleh tak? Boleh tak kita buat benda ni bersama-sama? Yang kita boleh buat sekarang. Nombor 1 adalah kita cakap kepada diri kita, aku ni cantik, aku ni handsome, aku ni slim, aku ni sadar, aku ni badan macam
Siapa? Dot 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 dot. Macam macam Ukasha Senros ke, macam Mira Filzah ke, macam Jennifer Lopez ke, terpulang. Kan? Kita kena cakap, kita kena affirm dulu kepada otak kita yang sedang bercakap, boleh ke tak, boleh ke tak, kalau tak boleh macam mana, kalau boleh macam mana. Kita kena cakap macam tu. Kita kena faham otak kita nak hala ke mana. Kalau kita tak ada destination, kita nak bawa kereta, kita tak tahu nak ke mana, kita takkan ke mana-mana. Setuju tak? Kita nak kurus tapi kita tak tahu nak kurus macam mana. Aku nak kurus tu maksudnya apa? Kurus kering ke? Macam anorexia ke macam mana? Ataupun just sekadar macam nak macam mana? Sebut nama orang tu. Sebut nama orang yang kita nak jadi tu. Contoh Jennifer Lopez lah. Sebab that's why kita ada program namanya Jennifer Lopez. 6 bulan program. 6 bulan program kau memang insya-Allah akan dapat faham. Saya selalu cakap itu dekat diri sendiri. Okey, alhamdulillah. Itulah step yang pertama. Step yang kedua, setiap hari amalkan formula 369. Formula 369. Nak tahu tak apa benda? Boleh tak komen nak tahu? Mungkin kita ada dalam 10 ke 100 benda yang kita nak capai. 3 je dulu. Kita highlightkan betul-betul gila punya yang kita nak dan kita letakkan 3 tu. Itulah formula 369. 3 yang pertama itulah kita kena letakkan 3 impian yang kita betul-betul sangat gila nak. Kemudian 6 apa? Kita kena tengok impian kita tu balik secara dalam bentuk berminda ke, bertulis ke, bergambar ke. Kita tengok impian tu sebanyak 6 kali sehari. Dan pula kita akan setiap kali kita macam tengah ingat semula, tengah macam cuba nak recall balik apakah 3 impian kita nak capai tu, kita buat selama 9 saat je. Bukan 9 minit, bukan 90 minit, tapi 9 saat je. 9 saat je. So 3 impian kita tulis kita ingat sebanyak 6 kali sehari. Kemudian setiap kali kita nak ingat tu, kita hanya ingat selama 9 saat je. Dan kita buat benda ni selama 21 hari. Sama ada kita dapat ataupun kita jumpa jalan, antara dua tu akan berlaku pada diri kita. Cuba try buat dulu. Mungkin lah kan, saya tak tahu sama ada ni saya ni sesuai ke tidak. Kan? Puan Aminah pun nak tahu. Kita apa? Macam komen jap daripada Puan Nurmida Alan. Betul coach, mesti kena set di otak supaya kita sendiri tahu berapa kuantiti yang kita makan setiap hari. So, bila kita dah buat benda tu, antara benda yang akan berlaku kepada diri kita adalah kita akan create satu habit. Kita dah nampak dengan sangat gila jelas apa yang kita nak. So, bila kita bangun pagi setiap hari, kita tahu dah apa yang kita nak capai pada hari itu. Apa yang kita nak buat, apa yang kita nak masak, apa yang senaman macam mana nak buat dan sebagainya. Boleh faham tak? Sebab kadang-kadang ramai orang dia tak tahu nak mula dekat mana sebabkan dia tak tahu ke mana dia nak pergi. Macam kita nak bawa kereta, kita dah ambil kunci kereta ni, dah masuk dekat dalam tempat kereta. Dah start dah je kereta, kita dah masuk gear reverse dah. Aku nak ke mana Nak ke mana Dah turun dah daripada rumah tingkat 13, turun ke bawah, pergi ke kereta. Tengok tak tahu nak ke mana, tak kesedih. That's why itu yang berlaku, analogi dia, perumpamaan yang berlaku kepada mereka yang nak turunkan berat badan, tapi mereka tak buat lagi benda tu. Mereka tak buat lagi, tak tahu lagi apa yang mereka nak capai, apa yang mereka nak buat benda tu. So that's why, benda tu penting. Sangat gila penting nak mampus untuk kita setkan direction ke mana kita nak pergi. Sebab bila kita dah set direction, otak kita, hati kita dan emosi kita akan terkejar-kejar nak buat benda tu. Dan antara salah satu benda yang berlaku kepada diri saya, especially kan, bila saya buat benda tu, saya akan rasa bersemangat. Bersemangat gila lah kan. Bersemangat gila. Kita akan dapat rasa high energy. Aku nak dapatkan ciri-ciri tu kan. Macam aku nak buat apa. Tiba-tiba dapat idea. Kita akan dapat idea masa kita tengah mandi. Kita akan dapat idea masa kita tengah berak. Kita akan dapat idea masa kita tengah makan. Kita akan dapat idea masa kita tengah semayang. Benda tu antara waktu-waktu yang saya biasa akan dapat idea. Dan itu yang menyebabkan saya rasa macam aku kena buat benda ni hari-hari dan aku kena share benda ni kepada semua, terutamanya mereka yang cuba nak turunkan berat badan. Lepas tu, that's why kita akan jumpa jalan kepada siapa ataupun guru mana ataupun coach mana yang kita nak contact.
ataupun cara macam mana yang kita nak cuba turunkan berat badan, sama ada kita guna kaedah Google ke, beli produk ke, apa ke, so terpulang. Itulah pilihan masing-masing berdasarkan hunch masing-masing. Tetapi kalau katakan nak follow cara Batak Fitness, boleh klik dekat pin komen tu. Okey, klik kat pin komen tu kat situ dan boleh bercakap dengan tim kita untuk dapatkan meal plan. Sebab meal plan lah macam mana cara kita bawa student kita berjaya turunkan berat badan sampai mereka punya bentuk badan jadi semakin susut daripada contohnya daripada Kak Asma daripada triple XL turun kepada saiz M dalam masa 2 bulan je. Umur dia pula 52 tahun. Macam siapa lagi? Macam Kak Hanis Yahya. Daripada macam ni, badan dia kepada macam ni dalam masa 4 bulan. Okey. Dan dia hanya follow meal plan, dapat one-on-one coaching, berada dalam kita punya circle selama 4 bulan macam ni jadi dia. So that's why, dengan apa yang kita dah nampak depan mata saya sendiri, macam mana student kita berjaya turunkan berat badan, so that's why inilah cara yang saya rasa macam paling mudah untuk semua orang follow. Tak kisah dia sakit apa, tak kisah umur dia berapa tahun, tak kisah berapa berat badan dia sekarang, tak kisah berapa kilo berat badan dia nak capai. So that's why penting untuk kita mulakan tindakan sekarang. Jangan melengah-lengahkan masa. Sebab lagi 5 saat lepas habis Facebook Live ni, kita akan terus rasa macam, dah lah aku nak buat benda lain, aku nak beli produk mana kat Shopee. So bertindak sekarang supaya kita akan dapat tahu macam mana nak buat. Nak bertindak macam mana? Kepada yang belum lagi dapat meal plan, boleh klik meal plan. Kepada yang dah dapat meal plan, tengok semula meal plan dan cuba follow meal plan tu balik. Semula kan. Kepada yang dah follow meal plan, tak bersenam lagi, boleh mula bersenam sekarang. Gitu. Set dalam kepala nak slim sama macam kita set kepala nak pergi shopping. Gitu. Kan? So that's why. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada apa yang kita sampaikan pada hari ini. Meal plan. Ya, meal plan. Boleh klik dekat pin komen tu kalau nak dapatkan meal plan. Alright. Macam Puan Nis Abdullah, macam Puan Sushira dah dapat meal plan. Alhamdulillah masing-masing dah dapat kesan. Puan Zuraini Ajmain dah dapat meal plan, tapi saya tak pasti macam mana Puan Zuraini punya progress, bahkan baru je dapat hari tu. Jenis senaman tak kisah apa pun. Ya, tak kisah apa pun. Asalkan, especially kalau katakan beginner, tak kisah buat apa pun. Nak berjoging ke, nak melompat ke, nak skipping ke, nak berjalan ke, naik turun tangga ke, tapi jangan lompat bangunan lah. Okay? Macam mana nak dapatkan meal plan, boleh klik dekat pin komen tu. Klik kat pin komen tu, cakap saya nak meal plan dengan makanan kegemaran saya. Sebab kenapa kita buatkan meal plan mengikut kepada makanan kegemaran masing-masing? Sebab kita nak selesaikan satu masalah. Masalah dia adalah susah nak follow. Bila kita dapat create meal plan dengan makanan kegemaran kita, insya-Allah kita akan dapat follow meal plan tersebut sampai meninggal. Sampai bila-bila pun kita akan dapat follow meal plan tersebut. Sebab kita dapat makan makanan yang kita suka makan. Setuju tak? Kalau katakan saya punya meal plan, okay, Puan Rosmawati kena makan ayam bakar, ikan steam, daging rebus je. Tak boleh letak garam, tak boleh letak gula, tak boleh letak apa pun. Makan gitu macam golongan nomad. Sedih namanya. So that's why, macam mana nak dapatkan meal plan dengan makanan kegemaran saya, boleh klik kat pin komen tu. Nampak tak pin komen tu? Tu https://wa.link/7f RNL6. So, bila kita dapat bila kita dapat meal plan dengan makanan kegemaran kita, insya-Allah masalah tak konsisten tu susah nak berlaku. Daripada kita makan makanan yang tak sedap, makan plastik dengan polisterin, tak biasa. Memang sekejap lah jadinya. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya faham konsep yang saya cuba anjurkan dekat sini, supaya kita semua dapat bersama-sama, bukan setakat dapat turunkan berat badan je, itu adalah bonus. Yang paling penting sekali adalah boleh meningkatkan tahap kesihatan kita, boleh jadikan kita punya biological age ataupun umur dalaman kita jauh lebih muda daripada umur kita dekat IC sekarang. Okay, macam Cik Ros kan, umur dia 59 tahun. Dia dapat jogging 10 km sehari. Agak-agak kalau saya beritahu, cuba teka berapakah umur orang yang boleh, berapakah maksimum umur yang seseorang tu boleh dapat
berjoging 10 km setiap hari. Kita paling busuk pun akan cakap 35 tahun. Paling busuk pun. Tapi ni Cik Ros 59 tahun. Bekas pesakit tekanan darah tinggi, bekas pesakit kolesterol. Kalau katakan Cik Ros boleh, kenapa kita tak boleh? Bukan nak suruh compete dengan Cik Ros. Tak. Bermaksud dia punya hasil daripada lepas berjaya turunkan berat badan tu. Dia punya hasil biological age yang lagi jadi lebih muda lagi daripada diri dia sekarang. Siapa sini dapat sesuatu, boleh tak komen dapat sesuatu, boleh tak bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang. Siapa sini dapat sesuatu, boleh tak komen dapat sesuatu. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya dapat sesuatu yang berharga pada pagi ini. Cek komen sikit. Puan Susyira dapat sesuatu. Terima kasih kepada Puan Susyira yang komen. So, dapat sesuatu. Puan Nis Abdullah juga Alhamdulillah. So, that's why kalau tekan dapat sesuatu, tolong tekan butang share. Tolong terus amalkan benda yang kita yakin kita nak buat apa. Jangan terus tunggu sampai 10 tahun baru nak start. Sebab lagi 10 tahun lagi kita akan jadi semakin berusia. Kita akan jadi lagi susah nak turunkan berat badan. Please, jangan tunggu selama itu. Gunakan masa 5 saat yang saya sebutkan tadi. 5 saat yang kita gunakan untuk kita mulakan tindakan sekarang. Kepada mereka yang belum lagi dapat meal plan, boleh klik dekat pin komen. Kepada mereka yang dah dapat meal plan, please tengok semula meal plan, follow balik. Kepada yang dah dapat meal plan, follow meal plan betul-betul dah. Mulakan senaman. Kepada yang dah mulakan senaman, cuba tengok benda apa lagi yang kita boleh buat sekarang melalui portal Black Magic Mentoring. So that's why teruskan memberi manfaat kepada orang, teruskan memberi inspirasi kepada orang dengan progres kita. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Saya nak jumpa mereka yang dah daftar Zero to Slim Fit pada petang ini jam 2. Jumpa pukul 2 sekarang. Okey. Malam ni insya-Allah tengok kalau saya tak buat live, saya akan pasang recorded live. Alright, kita jumpa lagi insya-Allah esok pagi lah kot. Assalamualaikum. Bye.